Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu dalam Ramadan dan seperti biasa insya-Allah kita membincangkan hadis daripada kitab Riyadhus Salihin yang mana kita masih lagi bab berkait dengan bab sabar, dan kalau boleh kita recap sikit apa yang kita telah bincang pada sebelum ini berkenaan dengan hadis seorang wanita yang mana dia dekat kubur kan, dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dan kemudian Nabi kata bersabar dan sebagainya, maka dia lawan kan wanita tu, dan apa wanita tu lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata engkau tak tahu aku ni ditimpa musibah begini-begini dan sebagainya, dan kemudian pada waktu itu selepas mana dia tahu itu adalah Nabi, baru dia datang semulalah dan dia minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap saya WhatsApp dekat Haji tu hadis dia yang kita nak bincang pada hari ni. Okey. Jadi hadisnya hadis nombor 32 daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atau qala yaqul Allah taala. Haji dapat hadis dia? Ada? Okey. Boleh sebar-sebar lah. يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة رواه البخاري. Okay. Baik, daripada kalau dah dapat hadis itu kita baca sekali lagi lah. Okay. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. Okey, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman, tidaklah seorang hamba-Ku yang beriman memperoleh pahala di sisiku, iaitu jika aku mengambil kembali kekasihnya dari penghuni dunia, kemudian dia mengharapkan pahala kerananya, melainkan baginya syurga. Ni ada terjemahan tu Indon sikit tu, tapi tak apa dah. Kawan-kawan kita ada hadis tu ada terjemahan, kerana kita dah sebut sebelum ni, kerana baca hadis kita baca lafaz tu, maka mudah-mudahan kata Nabi naddarallahu mir'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan nur cahaya di hari akhirat kelak kepada mereka yang membaca perkataan aku, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah baca makna tu satulah, tapi membaca juga lafaz asal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, dan kita dah lalu banyak kali dah. Sayyidina Abu Hurairah ni sahabat paling banyak riwayatkan hadis, 5374,000 hadis. Dia paling banyak, paling top, antara top 7 kan, daripada 7 orang tu, daripada Ibn Abbas, daripada Aisyah, daripada Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Dia paling banyak. Abdullah bin Umar dia paling banyak, 5,000 lebih. Okey, 5,374 hadis kan. Jadi di situ menunjukkan bahawa kedudukan dia cukup tinggilah. Dan saya dah sebut dulu ada fitnah kepada Sayyidina Abu Hurairah, dan banyak kali lah kita dah lalu. Okey, cuma saya nak sentuh sikit. Sayyidina Abu Hurairah ni juga dia sangat terkenal dengan meriwayatkan hadis-hadis utama dalam bab puasa kan. Semua hadis-hadis utama dalam bab puasa kita akan jumpa riwayat daripada Abu Hurairah kan. Biasanya kita pernah dengar hadis thalathatun la turat kan, 3 doanya yang tidak akan ditolak. Biasa kita dengar kan, antaranya siapa? Imam yang adil, kemudian juga antaranya orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka. Itu Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkannya kan. Contoh lain, kita biasa dengar hadis man qama Ramadan dan iman wa ihtisaba, siapa yang menghidupkan amalan Ramadan itu dengan penuh iman dan juga mengharapkan ganjaran pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu kan. Itu pun hadis daripada Abu Hurairah kan. Kita selalu dengar juga puasa itu adalah perisai, junnah kan. Junnah, okey, dia adalah perisai.
Itu juga Sayyidina Abu Hurairah riwayatkan. Kan ada yang lain contohnya juga, itu bab awal puasa pun Sayyidina Abu Hurairah juga. Sumu li ru'yati, berpuasa dengan melihat hilal anak bulan. Maksudnya apa? Masuk bulan Ramadan lah. Kemudian berbuka, yakni berhari raya lah kamu dengan melihat hilal juga. Kan iaitu bulan Ramadan. Kan jadi semua itu hadis-hadis berkait dengan Sayyidina Abu Hurairah berkaitan dengan bulan Ramadan. Itu secara ringkas lah. Okey, jadi saya tak sebutlah background beliau sebab kita pun dah banyak kali lalu tentang Sayyidina Abu Hurairah. Baik, kita pergi kepada hadis. Hadis ni sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Di sini disebut anhu, daripadanya. Kan? Sebab dalam ilmu hadis ni kita biasa dengar tak sami'tu, kan aku mendengar Rasulullah bersabda, kan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan. Jadi mendengar itu lebih kuat sebab ada dekat situ. Kalau dia kata anhu, daripadanya, ataupun dia kata an, daripada, kadang-kadang mungkin tak ada dekat situ. Dia riwayat daripada sahabat lain. Itu teknik Sayyidina Abu Hurairah ni, kadang-kadang bila dia riwayat hadis tak semestinya dia jumpa Nabi direct. Dia boleh jadi jumpa dengan sahabat lain, dia ambil hadis tu tapi dia tak kata pun sahabat tu kata. Dia kata terus direct Nabi bersabda. Kan? Boleh ke kaedah macam tu? Kalau untuk sahabat tak ada masalah. Dipanggil mursal sahabi. Maksudnya kalau sahabat riwayat terus, walaupun sebenarnya dia ambil daripada kawan dia. Katalah contohnya ambil daripada Sayyidina Abu Bakar, tapi dia tak sebut pun daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia terus direct daripada Nabi. Boleh hukumnya kalau sahabat buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, kalau ulama selepas tu buat macam tu, tak boleh. Sebab dia bukan sezaman dengan Nabi. Contohnya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ni tabi'in. Maka dia kata Imam Hasan al-Basri berkata Nabi bersabda. Macam mana tu? Sebab Imam Hasan al-Basri tak pernah jumpa Nabi SAW. Kan? Jadi itu kita kata antara something lah dalam ilmu hadis. Tapi kita nak kata bila sebut daripada Abu Hurairah, kemungkinan besar dia ambil tu daripada sahabat lain, tapi dia tak sebut sahabat tu, hukumnya harus boleh diterima hadis tu. Kan? Sebab sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dia kata, jadi beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka automatik ni dipanggil hadis qudusi. Kita biasa dengar hadis qudusi ataupun hadis ilahi. Kan? Hadis qudusi ataupun hadis ilahi. Hadis qudusi, Allah berfirman. Quran pun Allah berfirman juga. Kan? Sebab hadis qudusi ni firman Allah. Quran juga firman Allah. Apa beza dia? Baik. Bezanya yang pertama, hadis qudusi tak bukan semesti syarat dia sahih. Ada hadis qudusi yang tak sahih pun. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalam Allah itu adalah makhluk, contohnya. Kan? Betul. Salah. Sebab apa? Pertama, kalam Allah tu bukan makhluk. Itu pertama lah kan. Yang kedua, sebab hadis tu tak sahih. Walaupun dia kata Allah berfirman. Maksudnya Quran confirm sahih. Confirm mutawatir, confirm datang daripada generasi kepada generasi kepada zaman kita. Kan? Tapi kalau hadis qudusi belum tentu. Kalau yang sahih, sahih lah. Kalau yang dhaif, dhaif lah. Kalau yang palsu, palsu lah. Orang reka contohnya. Itu boleh jadi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, hadis qudusi ni kita baca dia tu tak dapat pahala secara huruf. Kita baca contohnya walaupun dengan tajwid lah. Contohnya ma li'abdil mu'mini indi jaza. Tak. Yang tu tak dapat pahala. Kan? Tapi kita tadabbur, kita baca, kita bincang, tak dapat pahala. Tapi Quran satu huruf kita baca alif lam mim dapat pahala. Tu beza dia. Hadis qudusi bila kita baca baik huruf, dia tak akan dapat pahala seperti mana Nabi janjikan satu huruf 10 kebaikan. Kan? Aku tak kata alif lam mim satu huruf kata Nabi SAW, tapi alif huruf lam huruf mim huruf, maksudnya 30 kebaikan, setiap satu tu 10. Jadi itu beza dia yang kedua. Yang ketiga, hadis qudusi ni pula kebiasaannya dia adalah datang daripada bentuk Nabi sampaikan daripada wahyu pada Allah. Nabi sampaikan dengan perkataan Nabi SAW. Okay. Quran dia tak boleh Nabi sampaikan dengan perkataan Nabi, tak boleh. Macam mana Jibril turunkan kepada Nabi SAW, macam itu juga akan disampaikan kepada umat dia dan sampai kepada kita sekarang. Kan? Macam mana dalam mashaf tu surah Fatihah dulu pertama, kan? Kemudian surah Al-Baqarah, itu tertib susunan mashaf. Tertib turun beza. Kalau ikutkan Fatihah tu turun dia nombor 4.
Nombor 4, selepas mana Iqra, Al-Alaq, lepas tu Muzammil, lepas tu Muddathir, dan kemudian Al-Fatihah. Fatihah nombor 4 turun, tapi dalam Mushaf nombor 1. Kan? Al-Baqarah tu turun 87. Tapi dalam Mushaf nombor 2. Kan? Dan begitu An-Nisa dan sebagainya tu lewat. Tapi nak bagi tahu ada beza antara tertib susunan dalam Mushaf, ada beza dengan tertib susunan turun. Kan? Kenapa pula boleh, mungkin akan timbul muskil. Kenapa tak ikut tertib turun? Sebab Nabi membaca Quran seperti mana yang ada dalam Mushaf sekarang. Jadi maksudnya Nabi baca pula dengan Jibril tu, kan? Hujung-hujung hayat Nabi ni 2 kali Nabi khatam dengan Jibril AS. Baca waktu Ramadan 2 kali. Dan baca bertalaqi, belajar dengan Jibril AS. Maka menunjukkan bahawa Quran itu terpelihara daripada Jibril, dan exactly word by word, huruf dia adalah seperti mana yang kita baca pada hari ini. Hadis kursi belum tentu. Boleh jadi Nabi sampaikan tu dengan cara dan pemahaman daripada baginda Nabi SAW. Itu ringkas. Mungkin timbul juga persoalan, apa beza hadis kursi dengan hadis biasa? Kan? Hadis kursi, pertama perbezaan dia ialah disebut Allah berfirman. Tu beza dia lah. Bila sebut Allah tabaraka wa ta'ala ataupun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berbanding dengan hadis lain, Nabi, contohnya Nabi kata sumu li ru'yati, berbuka puasa dengan sebab melihat Syawal, contohnya berhari raya dengan sebab melihat bulan Syawal, lihat anak bulan Syawal, iaitu tak sebut Allah berfirman. Itu beza dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis kursi pula boleh jadi Nabi sampaikan tu, hadis tu sendiri ijtihad daripada Nabi, hukumnya tu daripada Nabi sendiri. Kan? Kalau hadis kursi, dia mesti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan dia punya makna tu. Kan? Perkataan tu mungkin perkataan Nabi. Tapi daripada sudut hadis sendiri, hadis yang biasa yang kita baca ni, boleh jadi hadis itu Nabi sendiri yang mengucapkan, dan apa yang Nabi ucapkan itu juga adalah wahyu dan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itu secara ringkaslah antara hadis kursi dengan beza dengan Quran, dan beza juga dengan hadis yang biasa. Baik. Kemudian disebutkan dekat sini, yang pertama, mali abdil mu'min. Allah kata tidaklah bagi hamba orang yang mukmin, seorang hambaku yang beriman. Dalam hadis ni disebut mali abdi. Li abdi ni maksud abdi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi pun subhanallazi asra bi abdihi. Allah iktiraf juga Nabi tu sebagai hamba walaupun rasul. Kita memang hamba betul lah. Kan? Jadi hamba ni bila sebut li abdi, hamba itu kadang-kadang ada kalanya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah sebut dalam Quran, Allah kata tentang hamba-hamba Allah ini bila mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contohnya bila kita baca Fatihah, kan Allah jawab setiap daripada Fatihah tu. Sebab tu saya suka ingatkan imam-imam tarawih ke apa ni, jangan baca sambung Fatihah. Ya lagi boleh 2 nafas Fatihah. Ya strain sampai senafas ya. Daripada bismillah sampai waladhdallin senafas kan. Jadi kita kata tak berapa cantik, sebab setiap daripada perkataan yang kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, kita kata kan. Allah kata apa? Allah sebut majjadani abdi. Kan? Ataupun hamadani abdi, hamba aku memuji aku, kata Allah. Lepas tu kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hamba aku memuji aku lagi, kata Allah. Maksudnya ada selingan jawapan dekat situ. Tu sahih dalam riwayat Imam Muslim. Kita pun doa ihdinas siratal mustaqim wa li abdi ma sa'al. Tu Allah kata, dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta, yang ia doakan. Menunjukkan perkataan hamba ni sebenarnya bagi Allah dengan makhluk-makhluk ni, terutama manusia, hamba tu perkataan yang akrab sebenarnya. Maksudnya yang disayangi, yang dikasihi, apatah lagi mereka yang beriman. Itu maksud dia. Baik. Kemudian Allah sebut dalam apa perbincangan ni, al-mu'min. Ni beza iman dengan mukmin, Islam dengan muslim. Kan? Taqwa dengan muttaqin. Ada beza semua tu. Kan? Sebab taqwa tu sifat, muttaqin orang tu yang bersifat dengan taqwa. Islam tu agama, muslim orang yang berpegang pada Islam. Iman, rukun iman lah kepercayaan. Mukmin orang yang berpegang kepada keimanan, keteguhan pada rukun-rukun iman. Itu maksudnya. Jadi di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan mukmin. Okey. Jadi mukmin dekat sini disebutkan sebagai orang yang beriman lah. Okey. Kemudian indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma
summa ihtasabahu ilal jannah. Okay. Kata Nabi SAW, ataupun kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, jika aku mengambil kekasihnya. Safiyah ni siapa? Safiyah ni Saf, ataupun orang yang paling dekat, yang paling dikasihi, kan? Di sini kalau kita tengok apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, maksud Safiyah ini ialah isteri, anak-anak, mak dia, ayah dia, kan? Itu yang paling terdekat sekali, kan? Jadi kalau kita tengok apa yang paling terdekat sekali dekat sini, merujuk kepada seperti mana juga Imam Syafi'i pernah tafsirkan, Imam Baghawi juga pernah sebut dalam ketika menafsir surah Al-Baqarah, kan, pada juzuk yang kedua pada ayat 155, kan, bila mana Allah kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, kan. Ayat ni Allah kata sesungguhnya benarlah kami akan menguji manusia tu dengan sedikit. Benar-benar akan uji, tapi dengan sedikit apa? Minal khawf, ketakutan. Takut hilang kuasa, hilang pangkat, takut itu, takut macam-macam jenis takut lah. Takut syaitan, takut iblis, semua Allah akan uji manusia. Minal khafi wal ju', dan kelaparan. Kelaparan ni bukan sekat fakir miskin. Kelaparan ni juga maksudnya adalah berpuasa, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika tafsirkan ayat tu, Imam Syafi'i kata puasa ni ujian jugalah. Lapar jugalah, kan. Lapar tu ujian. Wal ju', itu yang kedua, minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kan? Kena curi ke, kebun-kebun tak jadi ke, apa pelbagai lagi lah, kan? Panas, musim panas dan pelbagai lagi, kan? Kemudian Allah kata yang keempat, minal ju' wal khawf wa naqsu minal amwali wal anfusi wath thamarat, kan, iaitu mati, manusia mati, kekurangan ujian pada diri manusia. Ada kaitan lah dengan hadis ni. Ujian pada diri manusia bermaksud diri dia sendiri sakit, kan? Ada orang mungkin diuji dengan pelbagai lah, kan, tak boleh puasa contohnya, kan, dan macam-macam lagi. Kemudian juga yang kelima, diuji dengan buah-buahan. Kata Imam Syafi'i, buah-buahan ni ialah seperti mana seorang pasangan ataupun satu pasangan, suami dan isteri, dia ada buah dia, iaitu anak-anak dia. Itulah penyejuk hati dia, penyejuk mata dia, kan? Sebab dia kata buah hati, kan? Sebab dia kata penyejuk mata, anak-anak tu. Jadi di situ menunjukkan bahawa kalau Allah uji pada diri dia dan uji kepada anak-anak dia, Safiyahu, maka itu ujian yang kadang-kala manusia boleh jadi tewas. Sebab orang paling rapat dengan dia, mak dia, ayah dia, anak dia, isteri dia, itu ujian yang cukup besar. Tetapi kalau dia pas dengan ujian itu, maka Allah Subhanahu wa taala sebut dekat sini, tidak adalah balasan dia ataupun mengharapkan pahala kerananya, melainkan baginya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau dia bersabar dengan kematian itu, kan, dengan kematian isterinya ataupun suaminya ataupun anak-anaknya, kan, maka semua itu adalah merupakan ganjaran besar untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bermakna tak payah buat benda lain, kan, kena buat ibadah lain, kena buat amalan lain, tapi itu antara punca paling besar yang menyebabkan dia boleh ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hadis ni secara itu tadi kita dah lalu sikit. Secara hukumnya kita nak tengok dulu. Yang pertama ialah berkenaan dengan kematian tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala ni ada sifat. Itu hukum pertama kita nak tengok. Allah ni ada sifat perbuatan. Dan ada kalanya perbuatan Allah itu bersifat dengan sifat yang manusia tak suka, negatif. Contohnya kalau dalam Asmaul Husna, kita akan nampak ada nama-nama Allah ini yang berpasangan. Berpasangan itu dia ada dia punya berlawanan lah maksud dia, kan. Contohnya Al-Basit, Al-Khafid. Al-Basit yang meluaskan rezeki, Al-Khafid yang menyempitkan rezeki. Maksudnya Allah dengan perbuatannya tak samalah dengan makhluk, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah boleh membuat, hendakkan buat sesuatu, dan boleh jadi perbuatan itu manusia tak suka. Manusia tak ada pilihan. Contoh yang lain, nafi' dar, Allah yang maha memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, kan. So manfaat dan mudarat daripada Allah, yang mana memberikan rezeki dan menutup ataupun menghalang rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Tetapi berita gembira dia kepada umat manusia, walaupun sifat Allah, perbuatan Allah itu adalah negatif kadang-kadang bila kita fikirkan, kan. Maksudnya sifat Allah yang menyusutkan, yang menghapuskan, yang memberikan mudarat, nampak negatif lah tu. Tapi sebenarnya itu adalah kebaikan untuk kita. Kerana apa? Yang ini tidak ada pada benda lain, tuan-tuan.
Kalau manusia buat mudarat, buat jahat, memang jahat sungguh, takkan ada kebaikan kan. Kalau dia buat benda tu adalah maksiat, maksiat sungguh, takkan ada kebaikan. Tapi kalau Allah bertindak kepada manusia, hatta kalau dia tak buat dosa ke, hatta dia buat dosa, Allah bagi tindakan pada dia. Contohnya apa? Aksiden ke, contohnya Allah kenakanlah kepada dia apa-apa ujian, maka ujian itu boleh jadi pahala untuk dia, walaupun benda tu asalnya mudarat, walaupun benda tu asalnya adalah negatif kan, walaupun benda tu adalah benda yang tak baik kan. Contoh dalam bab harta, contoh dalam bab-bab yang lain, maka Allah akan uji kait dengan manusia, tapi ujian itu bukan untuk merendahkan dia, ujian itu bukan untuk menjatuhkan dia, ujian itu bukanlah untuk nak jadikan dia ni tak ada makna di sisi Allah, tapi sebenarnya nak mengangkat darjat kebaikan dia. Dan begitu banyak hadis-hadis yang menceritakan dalam bab ni. Itu sisi positif pada Tuhan kita yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Tapi hakikat sebenarnya, walaupun perbuatan tu tak cantik, tak baik, tak elok, tak okey, tapi sebenarnya pahala di sisi kita kan, pahala di sisi Allah. Itu kelebihan lah yang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bab-bab yang berkaitan dengan perkara itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi yang kita nak buat itu, dia kena ada benda dia, iaitu apa dia? Summahtasabahu, kata Nabi SAW. Ini isu yang kedua, mengharapkan pahala. Timbul pula persoalan kat sini, boleh ke ibadat buat dapat pahala? Kan? Kemudian kena timpa musibah, macam mana boleh timpa musibah dapat pahala? Sebab tu doa yang kita pun dah sebut pada sebelum ini, Allah ma'jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibah ni dan gantikan yang lebih baik. Maksud dunia nak, akhirat pun nak kan. Dapat pahala kerana ujian kan? Kita tak nampak benda kebaikan tu dekat ni, melainkan dekat akhirat lah, kerana itu kebaikan ganjaran pahalanya. Tapi dekat dunia kita minta ganti yang lebih baik, ganti yang lebih baik. Maka doa tu, dua-dua tu tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Minta ganjaran pahala pun betul, bukanlah bermakna hanya minta pahala saja, tak ada ganjaran yang lebih baik. Boleh jadi ada ganjaran yang lebih baik kan? Maka kita boleh minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ayat ini sebut, maka syarat untuk nak dapat pahala, nak ubah yang mana sifat Allah tadi memberi mudarat pada kita, tapi kita nak dapat pahala daripada mudarat tu, daripada kesengsaraan tu, kesakitan tu, maka dia punya syarat dia adalah ahtasibahu, iaitu dia mengharapkan ganjaran. Maksudnya redha, maksudnya dia melepaskan apa-apa yang sepatutnya, dan kemudian dia mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebut tadi, timbul persoalan mengharapkan ganjaran pahala itu. Kalau kita tengok dalil-dalil Quran, semualah cerita tentang pahala ni. Buat ni dapat ni, hadis sebut buat ni dapat ni kan, buat tu dapat tu kan. Siapa yang puasa dapat ni, siapa yang buat ni dapat ni kan. Ataupun Nabi sebut, siapa dah tak daya sangat sebab sibuk bekerja ke apa semua kan, qiyam mulai ke apa, Nabi kata dalam riwayat Hafsah, dalam riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, selesaikan salat bersama imam kan. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang mana ikut imam solat tarawih sampai selesai, ditulis baginya ganjaran solat penuh qiyam mulai satu malam kan. Maksudnya kalau orang buat macam tu, dia dah tak daya dah, penat dah bekerja kan, besoknya nak masuk awal, kena keluar awal, jam lagi kan, dan bagai lagi, maka dia pun tidur awal. Habis tarawih 10 ke 9.50 ke, ikut imam lah kan. Habis tu balik tu tidur kan, bangun-bangun besok sahur lah, tak sempat dah, tahajud pun tak sempat dah, maka dia dapat ganjaran tu, dia dapat ganjaran. Tapi kalau dia bangun tahajud, dia dapat lebih lagi lah. Tu cerita dia tu. Cumanya nak bagi tahu, kalau orang buat macam tu kerana nak benda tu, nakkan ganjaran pahala tu kan. Kemudian Nabi sebut, siapa yang mana mendirikan Ramadan dengan iman, dengan penuh ihtisab, harap ganjaran pahala. Ihtisab juga tu, harap ganjaran pahala. Sebab tu dulu ilmu matematik gitu tu dipanggil ilmu hisab, ilmu kira mengira, itu hisab lah tu kan. Jadi maksudnya kat sini, kalau satu orang beramal kerana nak ke ganjaran pahala, tak ada masalah. Dia bukan termasuk syirik, dia bukan termasuk dia tak ikhlas dah, kan itu yang Allah ganjarkan kat dia kan. Siapa yang mana apa, contohnya Nabi sebut, siapa yang mendirikan solat sunat rawatib, banallahu lahu baitan fi jannah. Siapa yang mana mendirikan solat sunat rawatib, Allah akan bina kat istana dekat syurga, rumah dekat syurga untuk dia. Berapa square feet tu tak tahulah, tapi banyaklah, besarlah rumah dia kan. Syurga itu pun wajannati arduas samawati wal ard, luas langit dan bumi. Kalau semua manusia masuk syurga, semua manusia dapat rumah, semua takkan penuh lagi syurga tu. Itu kelebihan syurga lah kan, luasnya langit dan bumi kan. Tak payah ceritalah kalau bumi ni pun dah luas dah kan. Tapi nak ceritanya, itu kelebihan. Dan manusia bila beribadah, dia berharapkan benda tu. Semua kita berharap
Kadang-kadang kita bagi tahu kat anak dia puasa dapat pahala, puasa kan sekian-sekian dan sebagainya. Dia tetap akan dapatkan ganjaran itu walaupun dia berharap. Dan betul lah manusia ni dia nak redha Allah lah yang utama. Tapi kita jangan lupa kerana ibadat itulah mengundang redha Allah. Kerana kita mengharapkan itulah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tak ada masalah untuk satu orang bila beribadah dia niatkan, contohnya kita baca surah Al-Kautsar. Kan Nabi sebut inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah bagi kepada kamu Al-Kautsar. Kepada siapa? Kepada Nabi. Kan sebenarnya yang lebih tepat bukan telaga Kautsar. Telaga tu haudah, nama telaga tu telaga lah, dia tak ada nama spesifik. Kautsar tu aliran air daripada syurga, aliran sungai daripada syurga, itu dipanggil aliran Kautsar tu masuk dalam telaga, maka orang pun panggil lah telaga Kautsar. Boleh lah kalau letak lama telaga Kautsar, tapi sebenarnya telaga tu sendiri bukan nama Kautsar. Kan aliran sungai itu sendiri namanya Al-Kautsar. Kan jadi satu orang, Nabi kata nanti umat aku akan datang pada akhir zaman, pada hari akhirat. Para ulama beza pandangan jugalah dekat mana sebenarnya Kautsar ni. Mereka kata kat mahsyar, ada yang kata sebelum masuk syurga. Kan tak apalah, itu perbezaan pandangan pendapat tentang isu penetapan. Tapi kalau kita berniat, kerana Nabi kata kamu jaga sunnah aku, kamu buat betul-betul kan, ikut sunnah Nabi SAW untuk minum telaga Kautsar. Kalau kata Nabi, siapa minum telaga Kautsar ni takkan haus selama-lamanya. Itu kelebihan dia kan. Dan dia lebih putih daripada susu. Kan dia punya timba dia tu seperti mana bintang-bintang di langit, kata Nabi SAW. Banyak timba dia tu, besar mana tu tak tahu saya, tapi ramai ataupun disebut dalam hadis yang mensyarah-syarahkan hadis, telaga Nabi tu bukan bulat, dia 4 segi. Tu dia punya bentuk dia lah, telaga Nabi SAW. Jadi kalau kita berharap nanti dapat minum kerana ibadat, kerana ikut sunnah, boleh, tak ada masalah. Kerana itu semua ganjaran sebagai vaksin lah, suntikan kepada manusia supaya bila dia ibadat dia ada tujuan. Selain pada redha Allah, boleh untuk diniatkan untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga disebut kat sini, iaitu qabattu safiyahu min ahli dunya, iaitu daripada penghuni dunia, baik kakak dia ke abang dia, adik dia dan sebagainya. Maka dengan sebab dia mengharapkan ganjaran itu, maka dia adalah mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ni kita nak bincang, tawaran ni syurga ni macam-macam. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dan kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebenarnya tu sama bacaan doa dia dalam ketika mana kita tahiyat. Kalau ada orang baca Muhammadar Rasulullah, betul juga dalam riwayat Imam Muslim. Kalau ada orang baca Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita dengar macam lain je dia baca ni kan. At-tahiyatu lillah wa salawatu tayyibah pun dah beza dah kan. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ya nabi, seterusnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, betul juga. Kerana dua-dua tu dalam riwayat daripada Imam Muslim, Nabi baca kedua-duanya itu, tak ada masalah kan. Tapi doa yang kita baca tu, tahu tak apa ganjaran dia? Kata Nabi SAW, siapa yang baca doa tu lepas wudu, Nabi kata yaftah lahu abwab al-thamaniyah, abwab al-jannah thamaniyah, yadkhulu ma sya. Kata Nabi SAW, dibuka baginya 8 pintu syurga dan dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Besarlah ganjaran syurga juga tu. Tapi sebenarnya bukanlah maksud baca saja, memahami doa tu tidak mensyirikkan Allah, ikut sunnah Nabi SAW, bersihkan diri daripada dosa dan maksiat, baru kita dapat kan. Nak dibukakan 8 pintu syurga tu, maka kita kata di situ banyak tawaran ganjaran tentang syurga pada perbuatan-perbuatan manusia bila mana ia lakukan kan. Banyaklah sunnah-sunnah baginda Nabi SAW kan. Contohnya lepas witir biasa orang baca apa? Sunnah Nabi SAW, subuhun kudus Rabbul malaikatu waruh, baca 3 kali. Itu dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih kan. Witir lah. Tapi sebab kita ni tidak witir lagi, tapi kita tidak berkunut lagi, dia bukan kunut, dia lepas baca witir tu, lepas solat witir tu, lepas bagi salam tu dulu patut kita ucapkan kan. Itu sunnah dia. Lepas tu lain-lain tu ikut dah kan. Cumanya kita kata itu sunnah dia, maka kelebihan tu cukup banyak kerana mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Okey, so habis kat situ tentang yang ketiga. Okey, yang keempat, kalau kita tengok pula tentang hadis ni, kita nampak bahawa segala sesuatu kehidupan manusia ni Allah telah pun siapkan
Sebab tu dan ni dalam isu akidah kena sangat berhati-hati. Sebab ada orang faham, dia kata kalau Allah dah takdirkan kita ni daripada dulu 50,000 tahun lagi sebelum Arash, sebelum apa semua tu, Allah telah pun perintahkan kepada pen. Dalam riwayat Ibnu Abi Asim, Allah kata uktub maqadir kulli syai' ila qiyamah. Allah perintahkan kepada pen apa? Sebab tu ada sebahagian ulama ni Ahlus Sunnah dia cenderung kepada pen adalah makhluk pertama Allah jadikan. Pensil tu, penulis tu, tukang tulis tu. Kemudian bila dah siap jadi tu, lepas tu barulah Arash, lepas tu barulah air dan pelbagai lagi lah. Kan banyak dalam hadis-hadis sahih dalam Imam Tirmizi dan sebagainya. Jadi Allah perintah kepada pena, apa yang aku kena buat? Dia tanya kepada Allah. Allah berfirman pada dia, uktub maqadir kulli syai' ila yaumil qiyamah. Tulis setiap takdir setiap sesuatu sampai hari kiamat. Semua kita dah ada takdir yang telah ditulis. Dan setengah orang faham, kalau dah takdir yang ditulis, apa lagi ibadah? Kita dah tahu takdir kita. Masalahnya siapa yang tahu takdir tu? Dia buat-buat tahu. Tu yang masalah tu. Kan? Ada setengah orang dia macam tu. Dia kata jahat ni dah takdir dah, Allah dah takdir macam ni dah kan. Jadi buat apa lagi nak jadi baik kan? Terus jadi jahat. Contohnya kan. Ni dah jadi gini-gini dan sebagainya. Sebab pertama sekali soalan yang perlu dia jawab, macam mana Allah tahu takdir kesudahan dia tu adalah kesudahan yang buruk walaupun dia buat jahat sekarang? Tak ada siapa yang tahu. Dan disebabkan itulah manusia kena sentiasa buat baik. Dan disebabkan itulah manusia tak tahu yang akhirnya takdir itu adalah buruk. Seolah-olah orang kata kita ni macam boneka je. Allah jadikan kita ni, kita berjalan, masuk neraka, masuk syurga, masuk syurga. Salah. Sebab tu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Quran ini sebagai panduan. Dzalikal kitabul la raiba fi. Quran ini sebagai panduan yang manusia kena tengok. Itulah panduan dia. Allah kata ni haram jangan buat, ni bagus buat, ni kena buat, ni syurga, ni pahala, ni dah ada panduan. Maka sebab itu di situ pula penilaian itu berdasarkan kehendak manusia juga yang mana bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan, jadi manusia ada pilihan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada hadis Nabi kata may yuhib, ataupun sesiapa yang mana yang berkehendak kan ayatullah umruhu, ataupun ayatullah yabsutuhu umruhu atau kama, iaitu yang nak memanjangkan umur dia. Umur ni patutnya di sisi Allah 60 matilah. 20 matilah. Dan baby pun patut matilah. Tapi Allah kata dalam hadis apa Nabi sebut dalam hadis tu, hadis sahih, Nabi kata siapa yang mana nak dipanjangkan umurnya, maka hendaklah fasilur rahim, maka hubungkanlah silaturahim. Siapa hubungkan silaturahim, umur dia panjang. Hubungkan silaturahim ni bukan dengan kawan-kawan, hak tu ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiah. Silaturahim ni mak saudara kita yang silah rahim. Ada silah masuk hubungan rahim. Rahim tu maksud apa? Moyang yang sama, datuk yang sama, mak yang sama. Itu contohnya. Adik-beradik kita, pak saudara. Itu merapatkan balik silaturahim yang tak berapa kenal. Seorang duduk kat Singapura, seorang duduk kat Johor, mana tu kan. Balik raya ni kita kumpul, kita buat makan-makan. Contohnya. Itu semua memanjangkan umur. Habis tu, yang umur yang ditulis takdir tu tak panjang ke? Itu dia punya isu dia. Sebenarnya, daripada sudut tu pun takdir Allah juga. Katalah contohnya, takdir Allah yang telah tertetap itu umurnya adalah 60 tahun. Tapi Allah telah takdirkan umur dia ni memang sampai 65 tahun. Sebab dia menghubungkan silaturahim. Maka walaupun takdir asal 60, tapi 65 tu penetapan yang akhir takdir di sisi Allah. Kan? Tapi pokok pangkalnya balik semula kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kita kena beriman. Sebab tu salah satu rukun iman, takdir baik dan buruk tu memang kita kena beriman. Kan? Takdir baik ataupun buruk memang kita kena beriman. Maka menunjukkan bahawa di situ kita faham, kita jelas bahawa takdir Allah, penetapan ini memang satu benda yang telah pun ada, tapi manusia tak tahu dekat mana dia mati. Hatta manusia tak tahu apa pun tentang kehidupan dia pada besok hari. Dia boleh plan besok pergi kerja, besok nak ikut highway jalan lain. Macam tu kan. Sebab apa esok sekian-sekian, esok hantar anak dulu. Dia boleh plan semua tu. Tapi takdir itu tidaklah dia dahului, melainkan itu semua perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kematian, pukul berapa kan. Kadang manusia tak sangka dia akan mati di tempat itu, dan tak sangka pun orang tu boleh mati dekat situ kan. Kalau tengok dalam grup kan ni, ni tolong ni sikit nombor flat kan, dia bagi IC, jauh meninggal dunia tu kan, tempat tu, daripada tempat dia tinggal. Maka itu semua rahsia Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala daripada hadis yang kita sebutkan ni. Okey, itu pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat daripada hadis ini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan kita jelas bahawa hadis ini memang sahih dan memang tidak dapat dinafikan lagi dia punya
kesahihan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuma poin ni yang saya nak sebutkan, selain daripada takdir, selain daripada ujian dan sebagainya ni, antara benda juga disebut kat sini dalam makna ahtasabahu, maknanya as-sabru, sabar. Sabar. Dan kita dah bincang banyak hadis-hadis tentang sabar ni. Kerana kesabaran manusia ni, Nabi sebut apa? Laisha bisyadid, kata Nabi. Bukanlah orang yang hebat ni ialah sara'ah, yang bertinju, yang bergusti, yang bertumbuk. Tapi yang melikun nafs inda qadab, kan? Memilih ataupun mengawal diri dia ketika mana dia dalam kemarahan. Dia sabar, kan? Jadi sabar ni kalau kita ikut, sebenarnya bercakap tu senang untuk sabar tu. Tapi bila kena diuji dengan kesabaran, selipar hilang je, tak pergi jauh lah. Pergi tarawih, balik-balik selipar hilang. Oh, marah betul dia, kan? Mana selipar ni baru beli semalam, kan? Kecil je tu kan, contoh je tu, kan? Selipar tak payah isu besar pun. Tapi kesabaran itu macam mana manusia kontrol, kan? Dan kadang-kadang bukanlah makna bila sabar je tak boleh marah. Ada orang yang marah untuk nasihat, boleh marah. Tapi macam mana marah sunnah tu, macam mana? Tak mencarut, tak memaki orang apa. Itu caranya, kan? Akhirnya pokok pangkalnya kembali semula kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi begitulah maksudnya sabar ini. Setakat mana kita boleh, kan? Ada orang ada pelbagai ujian, hilang duit, hilang tu apa semua, kena scam, macam-macam lah. Macam mana keadaan dia sabar tu, kan? Maka sabar itu dia ganjarannya pahala kat situ, kan? Ada setengah orang dia sabar tapi macam tak berapa berpuas hati. Contohnya meniaga dekat bazar Ramadan. Semalam buat 100 bungkus habis semua. Hari ni buat lebih sikit sebab nampak macam ada permintaan. Buat 120 bungkus. Last sekali bungkus semua sekali. Yang laku 80 bungkus je, kan? Maksudnya hampir separuh tak laku. Disabar ke tak? Jadi itu kadang-kadang benda seperti itu, benda kita tak jangka, kan? Apatah lagi benda-benda kalau kita pergi pada, sebab tu Nabi buat contoh burung. Nabi kata burung ni, tawakal burung ni, dia keluar pada waktu pagi. Dia pergi keluar, sabarnya dia, dah tak tahu lagi apa yang dia akan dapat. Kita tak rasa, tuan-tuan, sebab mungkin kita ada gaji bulanan. Tahu dah bulanan dapat gaji. Kalau nelayan keluar pagi, dia tak tahu lagi apa dia akan dapat. Tu beza tu, orang tawakal tinggi tu, kan? Beza dia, kan? Kalau contoh dia ada kebun, dia dah nampak ada tu kebun ni, timun ni apa semua, berapa dia nak jual, berapa sekian. Tapi kalau nelayan, kan? Kalau orang tu contoh dia pergi cari rezeki dekat hutan. Contohnya di setengah orang dia pergi cari pokok-pokok petai, kan? Petai hutan apa semua tu, nanti dia bawa jual. Belum tentu lagi ada. Dia pergi tu tak tahu lagi pokok tu ada ke tak, nampak tu macam ada, lepas kena bantai dengan kera ke apa sebagainya bagai lagi, kan? Jadi ada konsep orang tu kadang tawakal dia cukup tinggi, kan? Kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi mancing, kumpau je banyak kali lah. Pergi mancing kumpau, kan? Saya tak dapat, kan? Kumpau berdarah orang panggil, kan? Umpan habis, duit habis, apa pun tak dapat bawa balik, kan? Tapi sabar tu. Tak ada pula kata, kenapa ini aku tak dapat menung 3 hari tak dapat ikan tu. Tak ada. Itu kan kalau orang betul-betul macam tu lah. Jadi sebab tu saya buat contoh nelayan tu. Dia keluar tu memang betul-betul macam tu dia punya niat dia tu. Adalah rezeki, tak ada. Tak tahu pot ikan tu mungkin boleh digambarkan dekat mana ada ikan, tapi pergi tu, kan? Jadi kita kata kesabaran itu kadang-kadang pada bab-bab yang kita tak dapat, yang kita impikan tu, maka dekat situ dia akan menguji kehidupan manusia. Okey. Habis pada hadis tu, kita ada sikit masa lagi. Saya nak masuk pada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 ni pula, dia berbincang tentang satu perkara lagi. Sekejap, hadis ni dia panjang sikit. Sekejap, saya nak copy. Sekejap. Baik, hadis berkenaan dengan bagaimana baginda Nabi SAW cerita tentang manusia yang sabar ketika mana ditimpa wabak. Okay. Iaitu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. 5 saat. Saya nak copy kepada Haji ni. Okey, jadi bila sebut tentang hadis ni, Nabi cerita tentang bagaimana kesabaran orang yang terkena penyakit taun. Okey, penyakit taun. Jadi asalnya wabak satu benda lah, ujian lah kepada manusia, yang macam kita kena pada sebelum ni, dan mungkin juga yang lain-lain dan seterusnya. Maka dia adalah perkara yang Nabi ingatkan kepada kita, antara salah satu bentuk ujian adalah ditimpa wabak. Dan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un
فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Okay. Ni cerita ni ada rentetan kaitan dengan hadis sebelum ni. Kata Nabi SAW daripada Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW ditanya tentang wabak penyakit taun virus lah. Kan, dulu pernah berlaku dan tuan-tuan pun tahu sejarah taun pada zaman Sayyidina Umar Khattab berlaku di Amwas, di satu tempat di Syam. Kan, waktu tu Sayyidina Umar ada ramai juga sahabat yang meninggal dunia. Kan, Imam Ibn Hajar dia karang kitab khusus tentang penyakit taun ni. Kan, yang ada hadis-hadis tentang taun dan sebagainya. Okey, tapi yang kita nak ambil kat situ, Nabi sebut dia adalah satu azab, macam saya sebut tadi. Dia mudarat. Dia adalah satu menyakitkan. Tetapi Allah sebut akan tetapi Allah menjadikan sebahagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat di sini maksudnya belah kasihan. Allah uji dia kadang-kadang, Allah belah kasihan dekat dia kadang-kadang kerana atas dasar kalau dia ni tak kena penyakit ni, dia tak sedar kehidupan dia ni. Kan, bila dia sedar tu kadang-kadang orang kata apa, dah apa, terhantuk baru tengadah kan. Kan, baru dia sedar. Kalau tak dia tak sedar, maka Allah kenakan penyakit tu kat dia. Penyakit 3 serangkai ke macam-macam penyakit lah kat dunia sekarang ni. Tapi punca paling besar daripada makanan lah. Makan banyak, makan lebih, makan garam lebih, gula lebih dan berbagai lagi lah. Kan, ni bulan Ramadan ni air tak pernah jumpa pun duk ada atas meja. Benda tak pernah ada pun duk ada kan. Jadi kata macam-macam. Jadi kita kata hati-hatilah makan minum kita pun dan sebagainya. Kan? Jadi ini antara benda yang mana kalau benda tu berlaku, buat makan, ujian apa dalam perut apa semua, maka rahmat. Maksudnya Allah belah kasihan untuk hapuskan dosa manusia. Dan sebab tu Nabi sebut kat sini ganjarannya adalah seperti mana ganjaran orang mati syahid. Sebab tu orang meninggal, fatwa pun dah sebut banyak lah, meninggal COVID, meninggal kena taun, penyakit virus, mati syahid. Syahid ni syahid dipanggil syahid akhirat. Kan, Imam Ibn Hajar bagi syahid akhirat. Syahid akhirat ni maksudnya pahala dia tu macam orang mati syahid. Pahala dia tu. Kalau orang syahid dunia, syahid akhirat peperangan. Dunia tu pun dia syahid lah. Dengan darah dia tu wanginya, dengan apa, tak perlu dimandikan apa semua. Jenazah COVID patutnya kena mandi, tapi sebab tak boleh mandi kerana virus, maka dia bungkus terus lah. Kan? Tapi kita nak cerita pada asalnya, kalau penyakit-penyakit lain, orang mati sakit dalam perut, orang mati melahirkan anak meninggal dunia, sakit perut lah. Mati kerana gastrik, mati kerana virus, mati kerana terbakar, mati kerana ditimpa sesuatu yang berat, mati tenggelam. Itu semua Nabi sebut dalam hadis yang sahih dikira sebagai pahala mati syahid. Rahmat. Nampak seksa, terbakar meninggal dia, aksiden kereta terbakar, nampak seksa. Kita memikirkan tu, uish dahsyat, tapi di sisi Allah cukup besar pahala dia. Ganjaran tu kadang-kadang silap boleh menghapuskan dosa-dosa dia dan memberikan ganjaran yang setimpal di sisi Allah kepada dia. Kan, kalau ikutkan tahun bila keren 4 jemaah haji, kalau dia ukur kesian tu, waktu duk bincang papasan Saudi bagi berapa, kalau ada takafur ke apa berapa pula kena, duk bincang hal tu. Tapi kalau kita tengok tu satu benda yang menyakitkan lah, tapi di sisi Allah cukup besar. Kan, sama juga kita bincang tentang isu hukum hudud. Kena hudud dia, kena rejam sampai mati. Kan, ataupun kes tak adalah kes tali gantung apa semua tu kan, walaupun tak ada, tapi 420 berapa kan, 423 berapa dia punya tu kan. Jadi kalau tengok kanun kesesaan sehingga bawa kepada gantung kan. Gantung tu bukan sebab nafas, gantung tu sebab tulang ni patah, tu yang boleh mati tu kan. Saya tengok buat bicara tentang yang tukang gantung tu dengan yang advice belum digantung tu kan. Saya tengok dia punya buat bicara tu, maka rupanya sebab patah, bukan sebab dia tak ada oksigen, dia patah dia punya tu kan. Okey, jadi maksudnya kat situ orang tu dia tengok, ish, teruk dah dia tu mati tali gantung. Tapi dia tu dengan taubatnya, dengan sebenarnya dia tahu dah hari dia nak mati tu, hari yang dia nak gantung dia tahu, kita tak tahu lagi. Kan? Dia tahu dah. Di situ di sisi Allah Subhanahu Wa Taala wala nampak kecaman dekat manusia ke apa semua, tapi insya-Allah mudah-mudahan itu paling terbaik kat dia kan. Sebab apa? Dia tahu dah, taubatnya dia tahu, itu saat paling akhir dia kan. Jadi itu kelebihan-kelebihan lah yang Allah bagi. Jadi bila sebut tentang hudud, tak ada dah isu dekat akhirat tu, kira pahala besar lah kat dia, walaupun diterjam sampai mati ke apa ke dan sebagainya, tapi di sisi Allah cukup besar. Di sini kita kata rahmat di sebalik kepada musibah dan perkara-perkara yang mudarat. Okey, 2 minit lagi, sikit lagi. Ni sebagai rentetan saja pada hadis sebelum ni. Okey, kemudian Nabi sebut kat situ, iaitu rahmat kepada orang beriman apabila kena pada dia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala
tidak akhir tu tidak akan tertimpa wabak kecuali Allah menakdir. Tadi sama juga dengan takdir tadi, maka ia akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Kan? Jadi orang mati syahid ni, syahid dunia, syahid akhirat, perang saja. Akhirat tu pahalanya seperti orang mati syahid dengan ujian-ujian yang kita sebutkan tadi, kan. Dan jadi kita kata ni besar. Sebab tu Nabi sebut wa immata ala firasyih. Kita ni untuk mati syahid ni, ada orang keistimewaan dia dengan sebab tadi tu, tenggelam, terbakar apa semua tu lah, kan. Sakit nampaknya, tapi lebih di sisi Allah cukup besar. Ada orang dia bercita-cita, mungkin tak terbakar, mungkin tak apa, tapi dia bercita-cita, berazam sungguh untuk mempertahankan agama dan pelbagai lagi. Azam tu bukan lintasan niat je, dia betul-betul berazam. Kalau aku ada rezeki lebih, aku nak pergi kat Palestin tu, betul-betul dia nak pergi tu. Contohnya kan, nak tolong tu, kan. Kalau aku ada rezeki lebih ni, betul-betul itu bila dia sebut tu, bila nak tidur, duk baring atas katil dia, akulah kalau ada duit lebih memang aku pergi lah. Boleh beli jet ke, beli apa ke, kan. Ataupun contohnya kalau ada orang serang Malaysia ni agama ke apa, aku memang orang pertama akan bertahankan lah, dia kata, kan. Contoh, lepas tu besok dia meninggal. Nabi kata wa in mata ala firashi. Nabi kata kalau orang berazam sungguh nak buat tu, walaupun mati di atas katilnya, dia dikira ganjaran pahala mati syahid. Tapi niatnya betul-betul, bukan lintas-lintas je. Lintas tu lain tu. Ni betul-betul berazam. Maksudnya kalau ada cukup, betul-betul dia akan pergi. Itu kita kata azam, dan itu juga termasuk daripada benda yang Nabi SAW suruh kita minta. Wallahualam, saya berhenti dulu kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada sikit yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.